Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah masih lagi memanjangkan usia kita, memberi kesempatan kepada kita untuk kita meneruskan kehidupan kita, dan kita bersyukur sangat-sangat kerana Allah masih lagi memberi kesihatan kepada kita sehingga memampukan kita berhadir dalam pertemuan kita, pertemuan mahabbah, pertemuan di atas rasa cinta, rasa kasih sayang, berjumpa kerana di atas silaturahim dan kita kena ingat bahawa sesungguhnya nikmat berada dalam majlis ini tidak sama dengan dalam kita duduk dalam majlis-majlis lain Ada orang tak pernah merasai nikmat berada dalam majlis ilmu macam ni kan. Jadi kita payah sama-sama kita tajdid balik. Kita perbaharui iman kita, perbaharui niat kita. Sesungguhnya kita hadir kat sini kerana Allah Mudah-mudahan kesungguhan kita datang dengan pelbagai jenis kenderaan kan. Kesungguhan itu sebenarnya Allah tengok. Allah nak tengok itulah sebenarnya kan. Kesungguhan hati kita. Jadi mudah-mudahan kesungguhan itu yang akan melayakkan kita berada di makam dekat dengan Allah. Jadi insya-Allah, dan kita berdoa sangat-sangat supaya Allah bagi kekuatan pada kita, bagi kesihatan dan bagi semangat, rasa keinginan nak hadir sama-sama majlis ilmu seperti ini kan. Sebenarnya kita kena ingat kita selalu counter di balik kita balik sentiasa ambil kata-kata Saidina Umar Saidina Umar selalu mengingatkan diri dia, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Wahai sahabat-sahabatku, hasibu, cek, semak, muhasabah diri kamu qabla an tuhasibu, sebelum kamu disemak, sebelum kamu dicek, sebelum kamu diujikan. Jadi peluang Allah bagi pada kita sisa-sisa kehidupan kita ni, kita gunalah dengan yang terbaik kan. Ada satu hadis mengatakan, apabila seorang umatku, apabila hamba-ku sampai usia dia 40 tahun kita dah lepasi dah. Siapa-siapa, barang siapa di antara umatku sampai 40 tahun, umur dia 40 tahun, pertama sekali Allah kata Allah akan ringankan hisab dia. Alhamdulillah kita dah sampai 44 dah tahun ni Ada yang belum lagi sampai, yang lahir dah 12 pun kita kena akhir baru kita dah masuk dah 44 dah Jadi orang yang 40 tahun ke atas ni Allah akan ringankan dia punya hisab dia. Bermakna Allah tak ringgit sangat, Allah tak teliti, mana-mana yang dimaafkan Allah akan maafkan. Bila kita berusia 50 tahun Allah akan anugerahkan kepada dia perasaan nak kembali, nak bertaubat pada Allah kan. Dan ketika bila dia berumur 70 tahun bila umur dia 70 tahun, malaikat Allah dan malaikat mencintai pertama orang berusia 70 tahun. Barang siapa sampai tahap ke 80 tahun Allah akan tetapkan kebaikan dia. Maknanya kalau walaupun dia ada keburukan, tapi Allah tetapkan dia sentiasa berada dalam kebaikan. Dan apabila hamba-Ku sampai pada 90 tahun Allah akan ampunkan dosa dia. Allah akan ampunkan dosa dia lalu. Dan Allah akan catat dia sebagai tawanan Allah. Tawanan maknanya dia ni adalah tawanan Allah. Allah akan jaga kehidupan dia. Allah tak akan biarkan dia dalam keadaan yang tersesat jauh. Itu pun andai kata ketika muda dia, ketika dia masih ketika dahulu, ketika dia muda-muda dulu dia menjaga Allah kan. InsyaAllah peluang 40 tahun, umur 40 tahun ni satu umur yang dah dewasa dah, dah matang Jadi apa yang patut kita buat bila kita berusia 40 tahun ke atas ni, kita kena meneguhkan tujuan hidup kita. Dulu kita, satu ketika dulu kita kan, kita tak mature kan. Tapi bila masuk 40, 41 kita sendiri dapat rasakan diri kita kan. Dulu kita suka shop-shop jalan. Sekarang waktu campur dengan tak larat dah, campur dengan tak daya dah. Alhamdulillah. Ada hikmatnya tak larat. Kalau larat memanjang kita tu, tak tahulah ke mana kita pergi sampai kan. Jadi kita kena jaga, kita kena perkukuhkan tujuan kehidupan kita. Kita pandang ke depan dah aku dah toleh kat belakang sikit lama dah aku hidup Banyak sangat nikmat Allah bagi pada kita. Jadi kita kena toleh ke depan, tengok ke depan, dan kita kena fikir balik aku dah ada bekalan ke belum kan. Jadi sebab itulah kita datang majlis ilmu ni nak sama-sama nak siapkan bekalan kita kan. Mudah-mudahan kita bertemu di dunia, kita bertemu dalam keadaan kita happy, kita nak jumpa juga di akhirat nanti dalam keadaan seronok kan, bersalam-salaman antara kita, insya-Allah berada di syurga nanti kan.
Dan kita jaga juga kesihatan kita, jaga makan dah ya. 40 ni dia tak rasa lagi. Bila masuk 50 tu, kesan-kesan yang kita makan umur 30, 20, 40 tu dah mula. Dia akan menampakkan bibit-bibit dia dah. Darah pun dah naik, kecil manis pun tinggi. Sekarang dah cepat dah Ustazah. Ya, cepat dah sekarang ya. Kita tengok kawan kat sekolah tu, dia kata masuk air dulu masuk 40, okey lagi. Dia masuk 60, dah ada dah hinggap dah semua. Hinggap kan. Oh macam tu kan. Jadi kita kena jaga kesihatan kita kan. Kita kukuhkan kita punya tujuan kehidupan kita, dan kita kena perkasakan roh kita. Ni sekarang ni kita dalam usaha nak perkasakan roh kita kan. Alhamdulillah. Sebelum tu Ustaz terima kasih juga kepada Sohibu Lex, tuan rumah ya. Dia seru kita, diajak kita datang. Kalau tak kenal ya. Siapa sangka Ustaz datang ke Putrajaya ni, rumah Intan kan. Padahal semua ada seorang yang tak tahu lagi. Dia pindah rumah tu tak jumpa lagi kan. Alhamdulillah kan. Mudah-mudahan kehadiran sahabat-sahabat kita ni, selain kita bawa malaikat rahmat, kita dapat menyatukan lagi, memperkuatkan silaturahim. Tambah-tambah lagi hari ini, tambah lagi ya, bilangan kelas kita. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kita ucapkan, bersungguh datang daripada jauh tu kan. Mudah-mudahan Allah tak akan sia-siakan usaha hamba kita, usaha hamba dia kan. Maknanya makin banyak kita melangkah menuju ke jalan Allah, Allah akan naikkan sikit lagi makam kita. Allah akan gugurkan dosa kita kan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan semangat kita ni tidak akan jadi hangat dengan ayam, insya-Allah ya. Yang pentingnya kita kena berdoa dengan Allah supaya hati kita sentiasa nak kepada majlis ilmu persetujuan. Kat mana tadi Ustaz? Berhenti tadi sebelum masuk sahib tuan rumah tadi. Kita sedang memperkasakan roh kita kan. Sebab itulah makanan jiwa, perjalanan kita memerlukan kekuatan yang banyak di sudut fizikal kita kan. Sebenarnya satu ketika Rasulullah bercakap pada Muaz, dia kata, wahai Muaz, ya, ringankanlah beban kamu ya. Perbanyakkanlah perbanyakkanlah bekalan kamu dan ringankan beban kamu. Sebab perjalanan kita nanti terlalu jauh. Kalau kamu beban banyak, kamu tak mampu jalan lebih jauh lagi kan. Jadi Rasulullah menyebut jadidu imanakum. Hendaklah kamu perbaharui iman kamu. Maknanya perbaharui iman tu kita sentiasa tajdid, perbaharui asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab kadang-kadang kita tak sedar, kadang-kadang kerana ungkapan kita kan menyebabkan kita telah melakukan syirik dengan Allah kan. Sebenarnya kalau kita cakap, kalaulah aku tak pergi, aku tak accident tu kan, sebenarnya kata-kata tu seolah macam kita tidak redha dengan takdir Allah kan. Sebab itu kita selalu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ataupun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita kena perbaharui iman kita. Kemudian ringankan beban bermakna kita perbanyakkan istighfar. Sebab kita tak larat ni nak bawa dosa-dosa kita ni kan. Sebab kita nak mendaki, kita nak berjalan jauh kan. Supaya perjalanan kita bila kita bertenggek sekejap pada alam barzah, kita dapat habuan kita kan. Kita dah cerita sebelum ni, maknanya kita kena ajar diri kita, latih diri kita ya. Kita kena renung, kita kena bawa diri kita supaya kita mengingati ataupun membayangkan suasana yang bakal kita pergi satu ketika dahulu kan. Sebab itulah Rasulullah bila ditanya, kamu tahu tak siapa yang paling cerdik, siapa yang paling pintar? Rasulullah akan sebut orang yang ingat mati dan dia akan berpersiapan untuk kematian. Rupa-rupanya bila ingat ilmu tahu mati ni, dia boleh merubah kehidupan kita. Bukannya kita ingat mati tu menyebabkan kita gagal dalam kehidupan kita ya. Bila kita ingat mati, kadang-kadang ada orang buat jahat kat kita, tapi kerana kita ingat mati, kita boleh ajak diri kita maafkan dia. Bukan senang tu kan. Oleh kerana kita ingat mati tu, kita masih tengok jiran-jiran kita, kawan-kawan kita yang bukan Islam, kita kesian kat dia ya. Mereka tak pernah merasai nikmat berada dalam majlis ilmu seperti ini kan. InsyaAllah mudah-mudahan ya, kesungguhan kita cari ilmu ni Allah akan pandang, dan kita mudah-mudahan dengan ilmu itulah akan mengangkat darjat kita, dan kita akan termotivasi untuk melakukan amalan demi amalan demi kita kan. Jadi kesambung kita punya surah ya, surah An-Naba tu sikit je.
hari itu kita menceritakan surah An-Naba itu Allah menceritakan, dalam tu Allah menceritakan pertama sekali tentang hari kebangkitan, tentang hari kebangkitan yang mana puak-puak Quraisy, orang kafir tidak mengakuinya kan. Mereka rasa pelik, kata wahai Muhammad tu dah gila ke, Muhammad tu tak betul ke, apa yang isu yang dibawa sekarang ni. Adakah kita apabila kita mati, kita ditanam dalam kubur, dalam tanah, ibarat kata kita perak, Allah perak kita dalam tanah kemudian dah berkecai, dah hancur, tiba-tiba kita boleh dihidupkan kembali ke? Itulah persoalan-persoalan yang dipersoalkan oleh orang Islam kan. Tapi Allah tak terus jawab. Allah tak terus jawab persoalan tersebut, tapi Allah bentangkan bukti-bukti kekuasaan Allah SWT kan. Di mana kita selalu disebut tercipta ni bumi sebagai hamparan, menyebabkan Allah ciptakan bumi kita ni umpama hamparan supaya memudahkan kita untuk melakukan kehidupan kita, untuk meneruskan kehidupan. Yang kedua, dalam ayat surah An-Naba tu Allah menceritakan bahawa Allah sengaja ciptakan gunung ganang, bukan saja-saja, bukan nak sekadar nak mencantikkan keindahan alam, tetapi ada gunanya gunung untuk jadi pasak, dipaku supaya bumi kita tidak bergoyang kan. Kemudian Allah menggambarkan menceritakan terciptanya anak Adam yang berpasang-pasangan lelaki dan perempuan. Allah dengan hikmah Allah SWT, Allah sengaja ciptakan kita berpasang-pasangan sebab lelaki dia tak mampu hidup secara sempurna tanpa sokongan daripada perempuan. Begitu juga kita dari sudut biologi ke sebagainya, kita memerlukan kepada pasangan lelaki kan. Kemudian keempat, Allah menceritakan bahawa kejadian di sebalik kejadian langit siang dan malam tu sebenarnya ada impak kita kan. Kalau andai kata Allah ciptakan siang panjang, Allah tak tahulah manusia akan tak sempurna kehidupan. Rupa-rupanya di sebalik tidur tu ada hikmah yang besar untuk sistem organ kita dan sebagainya. Begitu juga Allah menceritakan kepada kita waktu siang untuk mencari rezeki. Jadi kita kena masalah Allah mengajar kita hidup ni perlu ada peraturan. Ada waktu cari rezeki, habis rehatlah supaya kita dapat meneruskan kehidupan dengan lebih sempurna. Kemudian Allah menceritakan, Allah menjadikan 7 langit, 7 tingkat langit yang tinggi tu amat kukuh tu, nak menceritakan bahawa hebatnya Allah. Allah ciptakan langit 7 lapis, tak ada tiang tu, tak ada tiang. Patutnya kita dengan kita melihat ciptaan Allah menyebabkan kita rasa Allah agung, hebatnya Allah, aku ni kerdil sangat. Tiba-tiba aku ni manusia yang kerdil, tiba-tiba nak mendurhakai Allah, tak layak untuk diri kita kan. Begitu juga terciptanya matahari yang menjadi pelita alam, sebenarnya ada memberi sumbangan yang paling besar kepada kehidupan kita kan. Begitu juga Allah menggambarkan, Allah turunkan air hujan daripada langit tu nak bagi kehidupan. Bila air hujan, air turun daripada langit, dia punya bumi tu akan subur, dicampakkan biji, akan tumbuhlah segala-segalanya untuk kesenangan kita. Sebab itulah kita patut bersyukur. Ada 9 bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah cerita pada kita sebagai nak menjawab persoalan puak-puak kafir yang bertanya, betul ke kita akan hidup semula? Betul ke kan? Kemudian masuk kepada bahagian kedua, Allah SWT menceritakan inna yaumal fasli kana miqatan. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Itu hari yang mana pada waktu itu ditiup serunai sangkakala, lalu kamu datang berombongan, dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu, dan dijadikanlah gunung ganang, maka menjadi fata morgana, iaitu bayangan panas yang menguap seolah air kan. Kemudian Allah menceritakan, lepas Allah membentangkan kekuasaan Allah, Allah bawa hati kita ni melalui ayat daripada surah An-Naba ni, cerita tentang suasana di alam di hari kiamat nanti kan. Sebab itu saya sebut surah An-Naba surah 30 ni surah cukup penting sebab dia memasakkan kepercayaan kita pada Allah. Dia menetapkan rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada pada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada malaikat ni dalam surah An-Naba ni lah
Dalam ni Allah menceritakan bagaimana hari kiamat itu adalah merupakan hari keputusan mengenai hisab. Bila sebut hari kiamat, kita kena ingat ada hisab, ada hari perhitungan kan, di mana waktu itu bila hitung maknanya Allah akan keluarkan semua, ya. Malaikat kita sedar di kanan kiri kita ada malaikat yang sentiasa menulis amalan kebaikan dan amalan keburukan kita kan. Sepatutnya lah kita bila kita beriman kepada malaikat, walaupun kita tak tengok, tapi bila kita beriman kepada malaikat, kita akan rasa aku bersama dengan malaikat. Malaikat ni ulama menceritakan, Masya Allah, ya, tak pernah kata pun, ya. Ada satu malaikat yang memang tak pernah buat kerja lagi, ya. Ada malaikat yang kerjanya apa? Meniup sangkakala. Tetapi ulama menceritakan malaikat ditugaskan untuk meniup sangkakala ni semenjak dia diciptakan, dia dah standby dah, begini dah. Dia dah tak kat sini, dia tunggu Allah kata on, zak teruskan. Ya Allah, ya, taat sungguh malaikat. Sebab itulah, ya, ciri-ciri ketaatan tu patutnya bila kita beriman pada malaikat, kita kena rasa, ya Allah, malu pada malaikat. Malaikat tak pernah ungkit-ungkit, malaikat tak pernah, ya, mengatakan banyak songeh lah, ya. Kita ni walaupun kita faham malaikat ni Allah tak bagi nafsu, ya, malaikat tak bagi nafsu. Sebab itulah Allah menceritakan manusia ni kalau dia baik, dia lebih baik daripada malaikat kan. Malaikat ni tak ada nafsu, dia tak ada rasa nak shopping, dia tak ada rasa nak kahwin, nak ini, nak ni kan. Dia straight je kan, skema je. Kita ni Allah sengaja bagi akal, bagi nafsu. Sebab Allah kata saja nak test, nak uji kan. Kemudian Allah menceritakan apabila pada hari itu, bila serunai sangkakala ditiup pada kali yang kedua. Kali pertama semua manusia mati. Semua kita belajar dulu masa form 3 dulu kan. Beriman pada Allah dulu kan, pada hari kiamat ni. Jadi kemudian kali yang kedua semua ini akan dibangkitkan, ya. Ulama menceritakan sebelum kita dibangkitkan berlaku satu hujan yang renyai-renyai. Rupa-rupanya hujan yang renyai-renyai itu, hujan itu yang akan mengalirkan tanah-tanah. Bila kita mati, kita punya tubuh badan kita hancur, bersepah lah badan kita kan. Bila hujan tu turun renyai-renyai, hujan itulah yang akan menghantar tumpuk kat sini ini kan. Bila ditiup serunai itu, yang kedua, bangunlah kita daripada tempat kita tu, seperti cendawan bau tubuh. Bayangkan, ya, daripada mula-mulanya kehidupan Nabi Adam sampai hujung dunia kan. Pernah satu ketika Aisyah ketika mana Rasulullah tidur di atas bangku tu, dia tengok muka Rasulullah kan. Dia tengok, aku kat dunia ni boleh tengok lagi ke akhirat nanti macam mana kan, sampai dia mikirkan suasana kegawatan di hari akhirat sampai menitis air mata kena pipi Rasulullah kan. So tadi, kenapa kamu nangis Aisyah? Tiba-tiba aku teringat tadi kan, kita akan dibangkitkan gini. Tak malu ke Rasulullah, kita akan dibangkitkan dalam keadaan tak pakai baju pun. So kata Aisyah, ya, teruk sangat, getir sangat, gawat sangat pada hari itu sampai tak ada orang tak kesempat, tak malu, tak sempat. Masing-masing cemas, ya, sebab tahu dah, ya, masa kita duduk dalam alam bawah sana, tahu dah bahawa kita ni sekejap je, alam bawah diperak sekejap je. Orang-orang yang kafir, bila kiamat saja dia dah cemas lah, sebab dia tahu dia akan ditempatkan di neraka Jahannam kan. Dalam kubur, dalam barzakh, Allah dah tunjuk, Allah buka sikit je, buat lubang sikit je, dah rasa dah bahang dia, dah bau, dah busuk dia. Jadi bila kiamat saja dia kata habislah kan. Berlainan dengan orang yang baik, orang bertakwa ni, dia menunggu lambat lagi ke kiamat, sebab tak sabar-sabar nak merasai nikmat syurga kan. Jadi Allah menceritakan peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku di mana hari kiamat tu, langit akan dibukakan kan. Kita tak dapat membayangkan lah, tapi yang pastinya kita akan lalui kan. Kemudian Allah sambung dengan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah merupakan tempat pengintai. Lalu lagi pula menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal dalam neraka itu berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
Kemudian Allah gambarkan ya bagi orang kafir. Kita bila baca Quran ni, jangan pula bila kita jumpa kafir, orang kafir ni bukan aku ya. Kita kena rasa sensitif bila kafir, ya Allah, aku ni walaupun Islam hari ini. Alhamdulillah. Ahlan selamat datang ya. Jadi kita ni walaupun orang Islam masih alhamdulillah sekarang ni Allah bagi nikmat iman dan Islam pada kita, kita tak boleh rasa apa panggil overconfident ya. Sebenarnya kita belum terjamin lagi. Sebab itulah bila kita baca berkaitan dengan orang kafir, kita rasa ya Allah, na'udzubillah min zalik. Tadi kita baca sama-sama baca surah Yasin ya. Rasulullah, ulama mengajar pada kita apabila kita baca Al-Quran, kita kena baca dalam keadaan sedih ya? Sebagaimana Al-Quran diturunkan. Rupanya Al-Quran nak turunkan satu-satu ayat pada Rasulullah tu, Rasulullah menanggung beban ya. Kadang sebab tu sahabat menceritakan Rasulullah ketika berada dengan kami, tiba-tiba kami nampak mercik peluh dia, pucat muka dia kan. Selepas seketika barulah dia cakap, kamu tahu tak tadi Al-Quran diturunkan pada aku kan. Sebab itulah kita baca Quran dengan khusyuk kan. Bahkan dituntut kita bila baca Quran tu kalau boleh buat nangis. Kalau kamu tak menangis, buat menangis kan. Sebab kita supaya kita rasa khusyuk. Sebab ayat-ayat cerita-cerita yang diturunkan dalam Al-Quran tu satu perkara yang pasti, yang patutnya bagi kesedaran pada kita kan. Apabila kita jumpa dengan ayat-ayat syurga, kita kena berdoa, ya Allah biarlah aku dapat syurga. Apabila berjumpa dengan ayat-ayat berkaitan dengan azabun alim, inna jahannam kanat mirsada, kita dalam hati kita detik, ya Allah ya, jauhkanlah kita daripada situasi tersebut. Jadi dalam ayat yang An-Naba yang ujung-ujung ni, Allah menggambarkan kesengsaraan yang bakal dilalui oleh orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah SWT kan. Di mana mereka tu dah berada dalam neraka berabad-abad lamanya kan. Mereka kemudian duduk dalam neraka, tidak pernah merasa nyaman, tak pernah rasa sejuk kan. Bahkan ya, makan dan minum pun tidak disediakan. Kalau ada pun dia tak minum, Allah zakum ya makanan dia daripada buah yang berduri. Bila masuk saja mulut dia, lengai semua kulit-kulit. Dia minta air, dia nampak malaikat bawa dalam jana dan bekas, dia terus minum. Dia minum saja luruhlah semua. Rupanya diminum itu adalah timah yang air yang mendidih dan nanah yang busuk kan. Okey, kat sini dia menceritakan bila sebut hari kejadian, menyebut kejadian hari yang dahsyat. Disebut di sini, saya cerita tadi berkaitan dengan suasana neraka jahanam tu merupakan tempat tinggal bagi orang yang melampaui batas, orang yang menyombong diri, orang yang tidak mengendahkan seruan agama, tidak mengendahkan hidayah Allah SWT kan. Jadi memang layaklah mereka berada di tempat tersebut. Auzubillah min zalik. Kemudian dicerita kat sini dua macam kejahatan mereka. Di antara sebab mereka dicampakkan dalam neraka jahanam ni kerana mereka ni pertama sekali mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal sama sekali. Oleh kerana kesibukan mereka mencari harta benda, kesibukan mereka mengejar kehidupan, mereka sedikit pun tak indah ya. Walaupun kita kata Ustazah, dia tu orang kafir, dia tak pernah dengar ni seruan-seruan ni. Sebenarnya peluang untuk dia mencari kebenaran tu luas. Jadi mereka tidak menyangka adanya perkiraan amal sama sekali. Oleh sebab itu mereka pun melakukan segala macam maksiat untuk menuruti kemahuan hawa nafsu dan syahwat. Itulah sebabnya terdapat orang menggemar. Sebab itulah menceritakan mereka ni di antara ciri-ciri mereka dicampakkan dalam api neraka Allah Ta'ala tu sebab mereka tidak mengendahkan, tidak menyangka bahawa apa yang dia buat ni ada kesan rupanya. Apa yang kita buat kat sini sampai ke kubur, apa yang kita buat ni sampai ke perkampungan akhirat. Kemudian yang kedua, dua macam kejahatan mereka tu sebab mereka mendustakan segala keterangan dan bukti mengenai keesaan Allah. Mereka sampai kat mereka bahawa Allah mencipta alam, Allah yang berkuasa. Sampai kepada mereka mesej Rasul itu walaupun dia manusia biasa tapi dia adalah perantara. Dia menyampaikan pengajaran.
Jadi sebab itu tiba-tiba mereka mendustai, tiba-tiba mereka tak percaya, dah tak percaya, mengingkari pulaknya kan. Oleh sebab itu Allah memberitahu pada mereka bahawa segala sesuatu daripada amalan mereka sebenarnya akan dicatat dalam satu buku kitab dan disimpan di Lauh Mahfuz, ya. Nanti di akhirat nanti kita semua akan menerima kita amalan kita kan, sama ada sebelah kanan ataupun kiri. Ya. Kita tahu apabila seseorang, apabila kita menerima amalan sebelah kanan, kita dah tahu dah can dah, ya. Kita dah can, oh insya-Allah baiklah kita. Habuan kita baik. Tapi apabila kita nak terima kita amalan kita sebelah kiri, bermakna ada petanda-petanda yang tak elok dalam kita kan. Mungkin kita Ustazah, kita boleh je ambil kanan kan? Tak. Andai kata kita ditakdirkan buruk amalan kita ataupun habuan kita yang tak elok tu, tangan kanan tu tak boleh angkat, ya. Yang boleh bergerak, yang boleh berinteraksi, bertindak tangan kiri saja kan. Itu pun Rasulullah menceritakan, siapa yang terima kita amalan sebelah kanan tu pun tu dianggap sebenarnya bukan satu anugerah yang besar lagi. Orang yang menerima amalan tu pun sebenarnya dia tak terlepas daripada pertimbangan amal, perkiraan satu persatu. Sebab ada insan-insan yang dia tak terima kita amalan, tapi dia terus dipelawa masuk syurga oleh Allah SWT dengan rahmat Allah. Kata para mufassirin, ya, para pentafsir mengatakan, ya, Allah SWT menceritakan kat sini berkaitan dengan inna jahannam kat mirsada, kemudian ditutup dengan fazuqu falan nuridakum falan nazidakum illa azaba. Ayat yang tersebut ayat menceritakan bahawa, ya, dan maka rasakanlah dan kami tidak sekali-kali menambah kepada kamu selain pada azab. Itu adalah merupakan ayat yang keras lah, ditujukan kepada penghuni neraka. Maknanya Allah menegaskan bahawa bila dimasukkan neraka, Allah tidak akan mengurangkan, dia akan tambahkan. Okay, kemudian Allah cerita tentang kekuasaan Allah. Kemudian Allah cerita tentang hari kiamat berlaku begini. Allah cerita tentang ahli neraka orang kafir. Allah tutup dengan cerita tentang innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang bertakwa pasti dapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Macam mana kemenangan dapat habuan apa? Perkebunan dan buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan bagi mereka dapat gadis-gadis remaja yang sebaya umur dia. Wa ka'san dihaqa, dalam tu dia akan dilayan sebagai seorang pemaisuri. Gelas-gelas pun semua terisi dah, gelas dibuat daripada permata, dibuat daripada emas kan. Di dalamnya juga mereka tidak akan mendengar perkata yang sia-sia kan. Dan kemudian Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Jadi di antara Allah menyebut, ya, keistimewaan ataupun ganjaran bagi orang yang bertakwa, orang yang bersungguh-sungguh di muka bumi, orang yang berusaha sedaya upaya untuk dekatkan diri dia dengan Allah, dia tak pernah disisihkan oleh Allah Ta'ala kan. Di syurga nanti, di akhirat nanti, Allah akan sediakan tempat yang tak ada kat dunia lah. Tak ada kat dunia, tak boleh nak bayang. Syurga ni perkara yang tak mampu nak bayangkan oleh akal kita. Nak cerita pun tak ada perkataan yang paling layak untuk dicerita kan. Kita nak dengar pun tak ada benda yang boleh kita ibaratkan dia kan. Cuma cukuplah Al-Quran bawa kita, menceritakan kepada kita bila Allah sebut syurga tu, Allah akan bawa kita kepada taman kan, yang mengalir kan. Kita kat dunia kan kita faham kan, kita sampai beli sampai kan nak subuhnya air turun tenangnya. Allah kata di neraka atau syurga tu Allah gambarkan, bayangkan taman, kemudian tempat kita tidur tu ada air mengalir kan, ada air, ada sungai susu, sungai arak yang tidak memabukkan. Sebab itu Allah mengatakan orang yang minum arak di dunia, Allah akan haramkan dia minum arak dalam syurga kan. Arak yang syurga tahu nak cerita lah, tak pernah minum lagi, ya? Kan arak dia ada satu jus. Tapi yang pasti saya sebutnya, arak di syurga tak sama dengan arak di dunia ni, ya. Air susu kan, tak akan sama lah susu.
Rasul pernah sebut pada sahabat-sahabat dia, kat syurga tu kalau kita ditakdirkan masuk syurga, kita nak makan, kali kita terdetik hati kita nak makan buat apple, kita makan. Kali pertama kita makan apple lah rasa dia. Kita ambil kali yang kedua tak rasa apple lagi dah. Kita rasa durian. Ajaib sangat. Tak ada. Kita pun kalau tak suka. Allah tahu apa yang di hati kita. Terus Masya-Allah kan. Sahabat menceritakan, sahabat beritahu ketika mana mereka bersama dengan Rasulullah selalu menyebut Rasul selalu sebut syurga. Ya. Sebab itulah kami ni dia kata fastabiqul khairat. Kami ni sentiasa berlumba-lumba cari kebaikan. Sebab Rasulullah kenalkan syurga. Jarang sekali Allah sebut neraka. Kita pula dengan anak kita jangan macam tu. Allah potong tangan, potong ni kan. Ahlan. Jadi sebab itulah kita pun patutnya macam tu jugalah ya. Kita kena banyak bayangkan syurga, kehidupan yang aman, nyaman, rehat. Kita nak makan pun orang sua, orang hidang kan. Kalau kat rumah ni kan, nak makan cekodok pun kena bangun juga buat kan. Nak kacau-kacau dulu. Kena goreng dulu kan. Jadi bila kita banyak bayang syurga menyebabkan kita teringin kan. Jadi sebab itulah kita sanggup berkorban sikit untuk mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di akhir ya, ayat yang akhir tu, ayat yang 3 terakhir tu Allah menceritakan وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Allah tutup surah ayat dalam surah An-Naba ni menceritakan bagaimana di akhirat nanti, di pada mahsyar nanti, nak katakan hari itu hari yang begitu gawat, hari yang begitu menakutkan ya, sehingga malaikat tu dia akan berdiri dengan khusyuk. Malaikat pun tak berani uah-uah diam. Nak bercakap pun tak boleh ya. La yatakallamun. Malaikat yang duduk berdiri tegak tu tak bercakap langsung ya. Illa man adzina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan untuk bercakap. Hari itu ya, pada hari itu malaikat semualah manusia ketika itu duduk cemas, dia menunggu ni kat mana dia kesudahan dia kan. Sebab itu saya menggambarkan di akhirat nanti kita, seorang ibu tak sempat cari anak tu mana anak aku, tak sempat. Seorang suami pun tak sempat nak fikir bini dia ya. Seorang anak pun tak sempat nak cari lagi dah. Walaupun kita ada 10 orang anak, kita tak sempat nak cari. Sebab apa? Seorang kata, wahai Rasul, kenapa? Bukankah seorang ibu hati naluri dia begitu kuat? Sebab waktu itu terlalu cemas, masing-masing sibuk sangat, habislah macam mana ni, sampai tak sempat lah. Sebab itulah kita kena bercakap pada anak kita. Kat dunia ni lah ya, mama boleh cakap, boleh cerita kan. Nanti kita tak ni mak ayah tak boleh lagi nak bantu. Mak sendiri pun tahu lah, amalan kita sendiri pun tak tahu, boleh kita tidak menampung diri kita kan. Dalam nanti kita akan jumpa dengan surah-surah yang lain cerita seorang ibu dia akan lari, tak akan lari pada mak, nak cari pada anak dia ya. Anak pula tak sempat lagi nak cari mak dan ayah dia, sebab waktu itu cemas sangat-sangat kan, sampai tak sempat nak fikir orang lain. Jadi dikata sini, maka barang siapa yang menghendaki berjalan ke arah kebaikan untuk berbakti kepada Tuhannya, berbekalkan iman yang tulen dan amal soleh, silalah melakukannya. Inilah galakan dan dorongan supaya mentaati Allah. Hadir situasi yang bakal kita lalui yang walaupun belum sampai lagi, belum berlaku lagi peristiwa tersebut, tapi Allah dengan rahmat Allah, kasihnya Allah ni, Allah masuk ke dalam Al-Quran. Allah nak supaya kita ingat ya, waspada, buatlah sesuatu kan. Jadi kata
kenalah buat bekalan. Dia kata silalah, sementara masa ada lagi ni, sahabat-sahabat kita yang dah meninggal tu dia memang tak ada chance lagi dah, tak ada peluang. Jadi kita ni Allah baki usia ni sebenarnya Allah nak bagi kebaikan kat kita, supaya kita boleh buat sesuatu, supaya kita boleh melepaskan diri kita daripada neraka Allah SWT. Kemudian Allah menceritakan pada waktu itu, pada hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua-dua belah tangan. Tadi kita baca surah Yasin tadi, dalam satu ayat menceritakan al-yauma nakhtimu ala, di hari nanti, ada satu hari nanti Allah kunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, Allah akan kunci mulut kita yang selalu bercakap yang banyak berdoleh ni, Allah kunci. Wa tukallimu aydihim, maka bercakaplah tangan, bercakaplah kaki, bercakaplah mulut, telinga, bercakaplah mata dan sebagainya. Waktu itu tak mampu lagi nak selamatkan diri kita. Sebenarnya itulah ya, dia punya hari yang apa kalau penghakiman yang betul-betul adil. Kalau kat dunia ni kadang-kadang ya kita boleh rasuah, kita boleh lagi tutup file, tutup kes kan, masa kita boleh melepaskan diri kita. Tapi apabila berada di pada mahsyar Allah, di mahkamah Allah, Allahu Akbar, tak ada chance, tak ada lagi dah kan. Bahkan tangan-tangan kita kata, wahai Allah, akulah yang ambil, akulah yang buat, sebenarnya aku tak nak. Aku dah, tangan-tangan kita ni setiap kali kita guna untuk melakukan maksiat, dia merintih, wahai Tuhan punya tangan ya, wahai diri, kau janganlah libatkan aku tak sanggup nak tanggung siksa akhirat nanti. Dia merintih supaya tak buat maksiat, sebab dia tahu sebenarnya anggota kita ni semuanya Islam, dia serah diri kepada Allah, dia faham dia hanya sebagai makhluk, dia ada Tuhan, dia ada Rabb dia ada pencipta dia. Jadi sebab itulah ya, kita kena ingat balik bahawa yang raja segala anggota badan kita adalah hati kan. Maksud sebut hati kita ni idza salahat fasalaha kullu, idza salahat salaha kullu, wa idza fasadat fasada kullu. Ada satu anggota badan kita ni seketul daging ni bila baik, masya-Allah, tangan pun baik, mulut pun cakap baik, mata pun tertengok benda elok pun cepat-cepat ya, kaki pun akan terarah untuk kebaikan. Tapi andai kata hati kita ni kotor, inilah jadi mangsa ya, tangan ni lah akan jadi mangsa buat keburukan demi keburukan kan. Jadi sebenarnya kita berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan manusia ni sebenarnya bergantung sepenuhnya pada hati kita kan. Contohnya kita senyum 30 minit itu, kalau kita tak kerana Allah, hati kita dah tak jus pada Allah, dia tak ada apa-apa nilai kan. Tapi kalau kita senyum kerana Allah kan, kita senyum kerana Allah dapat pahala kan. Kesenyum kerana Allah, tiba-tiba kawan kita tak balas pun kan, kita dah mula rasa, sepatutnya kita dah mula rasa su'uzan maksudnya buruk sangka. Tapi kerana hati kita bersih ni, kita masya-Allah, aku dia ada masalah, tapi tak perasan kok, cepat-cepat kita akan kan saya sebut belum yang suami isteri tengok cermin tu kan. Itulah sebenarnya nak ceritanya, hati kita bila hati bersih, kita akan tengok benda yang baik. Tapi kalau hati kita tu tak bersih, tengok sikit ni memang dia ni adalah tu. Jadi sebab itulah kita kena banyak sangat tengok hati kita ni, betulkan hati kan. Dengan hati ni, andai kata Allah takdirkan kita jadi seorang pengemis ataupun seorang yang miskin sekalipun, kita boleh berpada, kita masih lebih bersyukur. Dan andai kata kita ditakdirkan jadi seorang jutawan, hati ni juga yang akan memberi menyampaikan dia punya mesej ke otak kan, untuk melakukan kebaikan. Sebab itulah kita kena jaga hati kita ni, supaya hati kita ni sentiasa berkilat ya. Hati kita ni tak terlepas daripada melakukan dosa. Jadi dia efek dia ke hati ya. Macam kita ni lah ya, kita paku gambar kan, paku lepas tu tengok tak sesuai ya, kita alih kat sini, alih kan, kita alih, walaupun kita dah cat, tapi nampak kesan dia kan, kita tebuk tu. Nak kata ni hati tu kalau kita buat dosa, dia akan terkesan kat hati. Tapi insya-Allah bila kita bertaubat, kita
kita insaf. Hati itu mampu nak boleh cemerlang, boleh bersih, boleh bercahaya. Sebab hati itu tempat, sebab apa kita kena jaga sangat hati? Hatilah tempat jatuhnya nur Allah, jatuhnya cahaya pandangan hidayah. Ya Allah kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah kata, aku sesungguhnya Allah tak tengok tubuh badan kamu, cantik kamu, penampilan kamu, walakin, tapi yang zuru ila qulubikum, tapi aku tengok hati kamu. Hati menjaga hati kan. Benda tak nampak kita saja. Kemudian Allah tutup, saat akhir ni Allah tutup bagaimana penyesalan, ya. Penyesalan dikata kat sini, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada hari itu manusia melihat apa yang dilakukan, ada buruk, ada amalan buruk, ada amalan baik, dan orang kafir pada masa itu teringin sangat. Ya, dia teringin sangat kalau dia tidak diciptakan, supaya tidak dibebani sebarang kewajipan. Dia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya aku dulu adalah tanah. Supaya apa? Sehingga tidak akan dihisap dan diazab. Dia nampak dah ni, bahawa dia dah Allah bangkitkan balik, dan nampak dah amalan dia tak ada langsung yang baik, tak mampu nak selamatkan dia pada akhirat. Dia kata, ya Allah, patutnya kalaulah aku tak dihidupkan kan bagus. Kalau aku hanya jadi tanah je selama-lamanya, tak payahlah aku akan fikirkan azab dan sebagainya. Abdullah ibnu Umar, anak Umar, mengatakan pada hari kiamat bumi terbentang segala binatang. Apabila pada hari kiamat bumi terbentang, segala binatang yang buas sekalipun dikumpulkan. Kita nanti bila hari kiamat, Allah tiupkan satu kali yang kedua, akan dibangkitkan semua daripada kubur. Allah Muhammad menceritakan pada hari itu binatang-binatang yang berkenaan, binatang-binatang yang ada urusan dengan Allah tu pun dia akan dihidupkan, dibangkitkan juga. Untuk apa? Untuk memberi peluang kepada binatang-binatang yang ada kes tu, yang ada isu tu, untuk menuntut hak dia. Dia ceritakan, ulama menceritakan, sehingga seekor kambing boleh menuntut bela kepada kambing yang pernah menanduknya masa dunia tu. Dah kata adilnya Allah sampai hak-hak binatang pun. Kan masa kat dunia dulu kita tengok kan geografi tu kan, tengok bagaimana waktu terkam tanduk tu, yang mana ada kes tu, yang ada isu tu, Allah beri peluang kat dia di akhirat nanti dibangkitkan, boleh tuntut bela. Bila dah buat tuntut bela, akhirnya Allah matikan dia balik, jadilah engkau tanah. Jadi orang kafir tengok macam tu, bestnya kalau aku jadi tu pun tak apa kan, sebab dia kata dah balas terus dimatikan balik. Dia kata, alangkah baiknya sekiranya aku menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani. Ya laitani itu satu ungkapan orang Arab. Ya laitani, alangkah baiknya aku tak diciptakan. Kuntu turaba, aku jadi tanah je. Jadi setengah pendapat mengatakan bahawa orang kafir di sini binatang-binatang tu yang ada kes lah, yang tak ada, yang lain binatang korban tu tak ada. Jadi tidak dibangkitkan lah. Kemudian habis, selesai semua, dah puas hati semua, Allah matikan dia sebab dia tak ada syurga neraka. Yang kita je ada manusia yang ada. Ustazah, yang dia ada kes dengan manusia, kes dengan manusia, yang macam binatang teraniaya manusia yang dia tak adalah dia datang binatang tu datang tekan kita, terekam kat kita, menggigit kita balik, tapi kita habuan Allah kan termasuk dalam perkara-perkara yang dosa-dosa kita tu. Allah tak ada menceritakan bahawa pernah kita sebat tu, binatang tu pula sebat kita tak. Ni binatang saja. Sebab kita ada habuan kita, neraka tempat di mana. Kalau kita buat dosa, lepas tu kita bertaubat, kita bertaubat, tak ada lah. Kita dibangkitkan tu dicakap lagi tu amalan kita ataupun dah tak ada lah. tutup kes. Tutup kes lah. Ya, betul, tutup kes lah. Betul, Masya Allah. Betul. Taubat selalu. Sebab kita pun tak tahu yang kita taubat dulu pun Allah terima ke tidak kan. Taubat kena ada plus khauf wa raja. Khauf maksudnya kita tak bimbang kalau amalan kita tak terima. Tapi kita harap sangat, ya Allah, tolong ya Allah. Kalau kau tak ampunkan, habislah aku, mana lagi aku nak bertahu kan.
Tapi Ustazah Ustazah, kalau okey jadi kalau kita bertaubat kan Ustazah, kita bertaubat kita nak kena spell out every kesalahan kita ke atau macam mana tu cara kita kalau kita nak cakap sesuatu ke atau apa kesalahan kita minta Allah macam mana yang lebih baik. Dia ni, kita kalau manusia memang macam tu tau. Kita kena list semua. Tapi dengan Allah ni, kita bangun malam, kita menangis. Allah tahu dah apa yang dalam hati kita. Jadi kita nak bertaubat ni, kita sendiri kita tak tahu lah, kita declare lah. Kita punya dosa-dosa kita terbayangkan, dosa kita satu-satu. Cukup dah tu. Sampai kita kata, Allah, aku dah insaf, tak nak buat lagi. Masa tu aku jahil, sampai Allah. Kita merintih dengan Allah. Itulah. Maknanya, tak perlu kita listkan semua ni kan. Sebab Allah sangat tahu. Kalau kata manusia macam tu kita kena satu. Kau perasan tak ni? Yang ni tahu. Yang ni aku nak yang ni bukan yang ni kan. Kita manusia kan. Kita kena Allah faham sangat kita. Kita walaupun kita bangun malam kita menangis. Tahu nak kata apa kan? Nangis je. Allah tahu yang mana satu. Ada doa ni pun yang macam dosa yang kita tahu, tak tahu. Dosa yang kita sembunyikan yang dinyatakan. Dia doa maknanya kita dah nyatakan ada ke tak. Ada tak sengaja pun. Betul. Tak perasan. Dan kita tak perasan sebab tu kita doa, kita berdoa, hai Allah, apa dosa aku yang aku sengaja, yang aku tak sengaja, yang aku tak sedar. Dinyatakan, ada yang disembunyikan. Taubat kita tu diterima. Kita boleh rasakan. Okey. Bila taubat kita terima, antara tanda-tanda taubat kita terima, Allah bagi hidayah kat kita untuk melakukan kebaikan, kan. Dia syarat taubat nasuha, kan kita benci sungguh-sungguh dosa yang kita lakukan dan kita berazam tak nak buat lagi, kan. Apa lagi kalau kita bersangkut dengan orang, kita kena pulangkan, kan. Kalau barang kita boleh pulangkan, tapi umpatan tu tak boleh pulangkan. Sebenarnya betul. Kita kena sebut Memang yang kalau sekarang ikut tu kita kena tak faham. sebut kan. Tapi kalau kita rasa, ulama mengatakan kalau kita sebut tu dia punya musibah lebih besar, mendatangkan keburukan yang lebih besar, waktu itu ulama kata tak payahlah. Cuma kita kata aku tak boleh banyak yang halal segala-galanya. Sebab saya mungkin ada terkata, bukan mungkin memang dia terkata sebabnya Kalau nak pergi Mekah kena minta maaf seorang-seorang, minta maaf betul-betul kan. ya, patut-patutnya macam tu. Tapi ulama mengatakan andai kata kita melafazkan apa kita cakap tu menyebabkan rosak hubungan kita satu rahim, tak apa. Ulama mengatakan tak payah sebut kan. Sepatutnya sebut sebab supaya kita ingat, jangan mandai-mandai buat. Tapi kita ni Allahu akbar kan, banyaknya kealpaan kita. Yang pastinya kita merintih dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Tak boleh kita kata saya dah lama bertaubat, rasanya dah habis dah. Berapa kau tu kan. Kita selalu di antara tanda Allah ampun, tanda-tanda Allah terima taubat kita itulah Allah akan campak rasa hidayah pada kita. Ada perasaan nak buat lakukan kebaikan dan rasa benci perkara tersebut kan. Itu di antara tanda-tanda. Kemudian kita tengok kehidupan kita, kalau dulu kita jauh dengan Allah, kita rasa dah kita mula berjinak-jinak dengan kebaikan. Tanda-tanda lah tu ya. Tanda-tanda yang Allah ampunkan dosa kita kan. Itulah Allah tutup dengan perasaan sedih, perasaan menyesal orang kafir apabila mereka tengok apa yang mereka dengar. Selama ni mereka dengar, tapi bila di akhirat nanti mereka tengok, ya Allah betul semua, syurga kamu betul, neraka kamu betul, kiamat kamu betul ya, timbangan kamu betul kan. Jadi kita bila kita baca surah An-Naba ni, kita akan rasa, kalau kita faham dia punya arah, dia tak akan rasa dia macam ketuk-ketuk kan. Bangunlah, sudahlah tu, cukuplah, jomlah kita berubah. Macam itulah dia punya intonasi pendek-pendek. Maknanya kalau berakhir dengan ra semua, berakhir dengan qaf semua kan. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidin wa mashhud. Alunan dia sebenarnya kalau kita tak tahu makna pun terasa duk kan. Insya-Allah mudah-mudahan ya perjalanan kita ni untuk mempelajari Al-Quran cukup penting sangat kan. Quran dengan hadis ya. Sambil kita duduk rehat kat rumah tu ataupun duduk di office tu, sediakan satu buku hadis, baca dia punya teks hadis dengan ayat pun, dia punya makna pun tak apalah ya.